Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan dan puan. Dalam video kali ini kita akan bercakap tentang satu lagi topik dalam hal pengurusan sebuah syarikat, terutama apabila tuan dan puan menjalankan syarikat dan berniaga dalam konteks SME, terutama bagi konteks yang mana kita menguruskan perusahaan itu sendiri dan juga kita ada banyak perkara-perkara dalam bentuk kekurangan sumber. Jadi dalam konteks ini kita tidaklah menidakkan kapasiti perniagaan yang ada ataupun potensi perniagaan kita, tetapi dia merupakan satu senario ataupun satu situasi yang realistik dalam keadaan bisnes kita yang berbentuk kecil, yang berbentuk lebih mudah untuk bergerak dari masa ke semasa. Okey, baik. Dalam keadaan pengurusan syarikat seperti ini tuan dan puan, kelebihan kita adalah kita akan dapat membuat keputusan dengan lebih cepat, terutamanya apabila tuan dan puan menjalankan perniagaan dan syarikat itu merupakan tuan dan puan uruskan sepenuhnya. Baik. Dalam situasi ini, konteks yang kita ingin bincangkan adalah dalam memilih ataupun mengambil staf untuk masuk bekerja dalam syarikat kita. Baik, tuan dan puan, dalam keadaan situasi syarikat kita yang kekurangan sumber, pada kebanyakan masa kita belum ada satu sistem yang betul-betul lengkap, kita belum ada satu sistem yang betul-betul solid untuk membolehkan pergerakan operasi syarikat berlangsung ataupun berjalan secara automatik, ataupun dengan kata lainnya, banyak perkara masih belum ada, termasuklah SOP, termasuklah proses dan prosedur, termasuklah bab-bab documentation. Dan kita percaya sebagai seorang business owner, sebagai seorang usahawan, kita dalam masa ke semasa akan memperbaiki keadaan ini. Jadi dalam tempoh kita memperbaiki dan ingin kita menaikkan perniagaan kita tadi itu, kita perlulah mengambil pekerja. Kita perlu ada kaki tangan tambahan yang membolehkan kita menjalankan operasi perniagaan kita dengan peluang-peluang baru yang kita perlu ambil. Jadi antara banyak perkara yang berlaku adalah tuan dan puan, apabila kita sudah menjalankan proses kemasukan pekerja, kita tidak ada satu sistem ataupun satu proses yang kita sebut sebagai induction ataupun proses pengenalan. Baik, dalam konteks video ini kita akan kongsikan apakah perkara-perkara yang kita masukkan tentang induction, iaitu bahasa biasa yang kita sebut adalah sebagai orientation ataupun hari orientasi untuk pekerja. Baik, konteks ini sebenarnya tuan dan puan sudah maklum kerana adalah menjadi satu perkara yang biasa semua orang lalui. Hari pertama ke sekolah ada orientation day. Hari pertama masuk ke universiti ataupun college pendidikan, kita pun ada satu yang kita sebut sebagai orientation day juga. Kadang-kadang kita ada orientation week. Jadi dia bergantung kepada institusi yang kita kita join tu tadi, institusi yang kita masuk. Jadi dalam syarikat tuan dan puan, apakah satu prosedur ataupun proses ataupun satu polisi apabila staf masuk? Staf masuk ini tuan dan puan tidak semestinya staf baru. Mungkin staf masuk itu adalah staf lama tetapi melakukan fungsi kerja yang baru. Jadi dia staf ini masih lagi memerlukan satu proses ataupun satu fasa yang kita sebut sebagai induction phase ataupun orientation phase lah. Jadi dalam keadaan kita kekurangan sumber, kita tidak ada pegawai HR yang khusus untuk buat orientation kepada staf. Lagipun kemasukan staf dalam syarikat kita mungkin seorang sahaja pada satu masa. Dan pada kebanyakan masa, staf yang masuk yang tuan dan puan ambil adalah untuk kes-kes dan situasi urgent. Jadi kita tak boleh nak tunggu lama. Dia masuk, dia mesti boleh buat kerja. Jadi ini adalah antara satu situasi dan banyaknya berlaku kesilapan bermula dari sini. Kerana apabila dia masuk, dia terus buat kerja, tuan dan puan lupa untuk buat 4 perkara ni. Baik, belum terlambat, sekiranya tak buat lagi boleh buat sekarang, ataupun belum buat lagi, boleh juga mulakan. Yang 4 perkara yang penting dalam konteks induction ataupun orientation ini adalah, yang pertama sekali adalah supaya staf itu ataupun individu yang masuk itu, terutama individu baru, mereka mestilah jelas dan faham kembali tentang sejarah ataupun apakah vision dan mission yang syarikat kita itu tadi. Jadi kena ada. Katakanlah kita ada satu syarikat bernama Citra Bahagia Sri Aminah. Jadi apabila staf masuk, dia mesti faham Citra Bahagia Sri Aminah ni apakah syarikat ini, apakah sejarahnya, apakah visionnya, apakah missionnya, apakah objektifnya, tujuannya apa. Jadi
mesti ada beberapa perkara yang berbentuk story behind the establishment of the business. Jadi perkara inilah yang membentuk apabila staff itu masuk, dia percaya, they believe in your vision, they believe in your perjuangan tu tadi. Apa yang sebenarnya tuan dan puan nak bawa dalam perniagaan tu, apa sebenarnya yang diniagakan itu. Jadi dia faham, dia ada satu yang perkara yang jelas. Apabila dia berada dalam company ini, dia faham apakah yang sedang company ini lakukan dan apakah akan datang yang company ini akan lalui, akan tempuhi. Dia begitu. Jadi yang pertama sekali adalah tentang history, sejarah, vision dan mission syarikat. Yang kedua adalah tentang budaya, culture. Jadi staff ini perlu faham apakah budaya yang ada dalam syarikat kita. Apakah budayanya itu bekerja secara online? Apakah budayanya itu kena setiap hari orang kata perlu bercakap sesama dengan semua orang, atau apakah budayanya adalah semua orang mesti kenal dengan semua orang. Jadi apakah perkara-perkara penting, budaya-budaya penting dalam syarikat tuan dan puan itu, maka ia perlu faham, staff itu perlu faham dan perlu tahu budaya itu. Kalau tuan dan puan ada satu budaya lepas tangan, maka itu bukan budaya yang baik. Jadi bermakna staf yang masuk ini mesti didedahkan dengan budaya yang sebenarnya akan memastikan disiplin dan perkara-perkara penting dalam syarikat dapat diteruskan. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan dan puan ialah tentang people development, iaitu tentang pembangunan manusia. Apakah polisi-polisi ataupun prosedur yang ada dalam syarikat kita itu yang berkaitan tentang pembangunan kemanusiaan. Dia bukanlah tentang kebajikan, dia bukanlah tentang charity, tetapi kepada arah menjadi seorang manusia. Meskipun mereka itu bekerja dengan kita, kita masih mahu lagi dia itu jadi seorang manusia. Sebagai contoh, dia mempunyai kefahaman apakah yang perlu ada dalam apabila menjadi salah seorang ahli ataupun salah seorang staf dalam syarikat itu. Apakah dia ini perlu mempunyai ciri-ciri tertentu atau memperbetulkan kebiasaan yang dia ada itu. Dan apakah expectation, maksudnya sasaran syarikat kepada orang-orang ataupun individu dalam syarikat itu. Jadi tentang people ini, dia akan bergantung kepada the development of people. Jadi development of people ada dua bahagian. Itu adalah people development itu sendiri dan juga professionals development itu tadi. Jadi perkara ini mesti difahamkan kepada staff-staff kita tadi. Perkara yang keempat ialah tentang kemahiran skills. Jadi staff ini bila masuk, dia perlu faham bahawa orang-orang yang berada dalam organisasi kita atau dalam syarikat kita mempunyai kemahiran-kemahiran tertentu. Sebab itu dia ada di sini. Kita bukan ambil staff hanya untuk suka-suka kerana muka dia cantik atau badan dia kurus. Bukan. Kita ambil staff itu masuk adalah kerana fungsi-fungsi dan juga kemahiran-kemahiran tertentu yang diperlukan. Sekiranya kemahiran itu berbentuk, sebagai contoh kalau dalam syarikat grafik atau design, kemahiran itu adalah tentang grafik dan design. Dia tidak memerlukan tentang your physical look. It's about your skill. Contoh, jadi dalam apa setiap kerja dan kerjaya ataupun fungsi kerja dalam syarikat kita, orang-orang ataupun individu dan staf yang kita ambil ini mesti faham 4 perkara itu tadi, iaitu sejarah termasuklah visi syarikat kita, yang kedua tentang budaya dalam syarikat kita, yang ketiga tentang people development, tentang orang-orang yang berada dalam syarikat kita, dan yang keempat ialah tentang kemahiran ataupun perkara-perkara penting yang membolehkan staf ataupun individu itu berada dalam organisasi kita. Jadi tuan dan puan, 4 perkara ini mesti ada dalam sesi induction. Induction session for new staff or new staff in new department. Jadi kalau new staff, but from our existing staff coming into a new department, the induction period will be lesser. Dia mesti ada lagi revision tu, tetapi dia akan lebih pendek tempohnya. Jadi untuk itu tuan dan puan, dalam kita mengurus staf-staf yang bakal masuk, kerana dalam tempoh krisis ini mungkin tuan dan puan ada staf yang berhenti dan tuan dan puan terpaksa ambil staf baru apabila tamat tempoh krisis COVID-19 ini. Jadi untuk itu perlulah kita mula mengambil staf baru dan memastikan adanya satu sesi induction yang berkesan dan memberi impak kepada staf-staf ini nanti yang bakal menaikkan semula syarikat kita selepas daripada krisis. Jadi untuk itu video kali ini, sehingga itu sekiranya tuan dan puan dapati video ini memberi manfaat, boleh like,
share dan juga subscribe kepada channel ini supaya kita dapat meneruskan lagi dan memanjangkan maklumat ini untuk dikongsikan kepada komuniti yang lain. Oleh itu tuan dan puan, terima kasih. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.